آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Seperti biasa tuan-puan, marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana tengah hari ini Allah berikan kesempatan, peluang, kekuatan kepada kita untuk kita bersama-sama lebih awal untuk persediaan mendirikan sembahyang Jumaat. Dan sebelum kita azan, seperti biasa tuan-puan, hari ini selop tahsinul ibadat, kita akan sama-sama membincangkan perkara asas ataupun perkara basic berkaitan dengan amali ataupun praktikal sembahyang. Sebelum daripada ini ataupun bulan lepas kita bincang berkaitan dengan beberapa isu mengikut imam yang memberi kesan kepada makmum. Kesan yang pertama kita bincang makruh, luput ataupun hilang fadilat 27, dan yang keduanya kesan haram juga melibatkan hilang fadilat 27. Jadi dalam usaha kita nak jaga tawaran pahala yang sangat besar, yang sangat lumayan yang Allah tawarkan kepada orang yang mendirikan sembahyang jemaah, sudah tentunya kita nak kena ambil tahu beberapa perkara asas supaya nilai sembahyang kita itu dapat capai apa yang di-offer Allah Subhanahu wa taala, iaitu sembahyang berjemaah. Salah satu tawaran dia ialah 27 pahala, dan beberapa tawaran-tawaran lain yang kita sebut sebelum daripada ni. Baik, isu yang kita sebut bulan lepas berkaitan dengan delay ataupun lambat. Ada beberapa isu yang memang peraturannya kita tak boleh lambat daripada imam. Ada yang langsung tak boleh lambat, wajib segera kita kena bertindak. Ada yang boleh lambat, penilaian dia setengah rukun, makruh satu rukun, delay dengan imam, dan sehinggalah 2 rukun. Yang kita sebut bulan lepas tuan-puan, ada isu khusus yang kita panggil special case, yang langsung tak boleh delay, yang langsung tak boleh lewat. Maksudnya wajib segera kita kena bertindak. Apa isu dia yang kita akan sambung tengah hari ini berkaitan dengan sunat tambahan. Sebelum kita nak sebut perkara sunat, kita ulang sekali lagi tuan-puan berkaitan dengan tindakan wajib yang perlu kita buat. Dan hari ini kita nak tambah apa perkara yang sunat dan perkara yang tak sunat. Kalau tak sunat kita tak boleh buat. Pergerakan yang tak sunat yang kita nak sebut hari ini. Baik, yang wajib yang kita perlu buatnya ialah isu yang kita bincang bulan lepas, masalah iman, masalah makmun masbuk. Makmun masbuk, apabila makmun datang lewat, dia dapat 1 rakaat, ada isu dapat 2 rakaat, ada isu dapat 3 rakaat, ada isu yang tak dapat langsung rakaat, tak dapat langsung rakaat. Baik, kita mula dengan tak dapat langsung rakaat. Tindakan wajib segera bangkit, tak boleh langsung lewat. Dan kita nak tambah ataupun nak plus dengan tindakan sunat. Kita sebut dulu yang wajib. Apabila makmum datang, dia takbir Allahu Akbar, imam sedang dalam tahiyah akhir,
Imam sedang membaca tahiyah akhir. Apabila dia Allahu Akbar, terus makmum duduk. Apabila dia duduk, dia sempat baca separuh. Tindakan dia duduk itu wajib, dia panggil mutabaah dengan imam. Adapun membaca tahiyah akhir bagi makmum itu sunat. Makruh dia duduk diam. Jangan pula kita duduk diam senyap. Dia kata aku bukan wajib pun baca tahiyat akhir, imam yang wajib baca tahiyat akhir. Lalu apa tindakan dia? Senyap, duduk je. Duduk itu wajib sebab mutabaah sama dengan imam, tetapi sunat dia membaca tahiyat walaupun bukan tempat dia. Tapi yang kita nak sebut tuan-puan, walaupun sunat, tapi kita kena tahu setakat mana yang sunat. Jangan lebih. Kita baca sempat baca 2 ayat, contoh tahiyat akhir 5 ayat, sempat kita baca tahiyat akhir 2 ayat. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Iman pun bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Apa tindakan yang perlu kita buat? Wajib bukan sunat. Wajib segera bangkit. Ini yang kita dah sebut bulan lepas. Jangan lengah-lengahkan, jangan delay walaupun sekejap. Ini antara isu yang disebut oleh para ulama, yang kita sebut tadi special case, yang tak boleh delay langsung. Ada tempat yang boleh dia lambat, yang kita sebut bulan lepas. Yang ni kalau dia tak dapat rakaat, ataupun dia baru dapat rakaat pertama, ataupun dia duduk rakaat ketiga, bukan keempat, ketiga, sama je isu dia. Tak dapat langsung rakaat, ataupun baru dapat 1 rakaat, ataupun baru dapat 3 rakaat, tindakan dia wajib segera bangkit. Jangan habiskan tahiyat, sebab bukan tempat dia tahiyat. Tadi sunat ketika status dia makmum. Apabila dia makmum, status dia makmum, tindakan wajib dia duduk. Selepas dia takbir Allahu Akbar, imam sedang membaca tahiyah, maka dia duduk wajib. Membaca tahiyah itu sunat. Kadar mana sunat? Setakat dia menjadi makmum. Apabila imam bagi salam Assalamualaikum, tidak lagi dia berstatus makmum, dia sembahyang seorang diri. Apabila sembahyang seorang diri, di mana tempat wajib dia? Bangkit segera, sebab dia langsung tak dapat rakaat. Bangkit segera, bangkit segera. Jangan tangguh, jangan delay walaupun sekejap. Itu kita dah sebut bulan lepas, tuan-tuan. Hari ni pula kita nak sebut perkara sunat. Yang wajib, bangkit wajib. Hari ni kita nak sebut perkara sunat. Ada beberapa perkara sunat dan tak sunat. Dan tak sunat. Kita jangan silap. Silap tempat. Apabila dia bangkit, situasi dia tak dapat langsung rakaat, ataupun dia baru dapat 1 rakaat, ataupun dia baru dapat 3 rakaat, kena tambah 1 lagi, maka wajib dia bangkit segera. Ada kesunat ketika dia bangkit itu, dia menyebut Allahu Akbar. Ini sunat, tuan-tuan. Hari ni kita nak fokus sunat. Ada kesunat dia sambil dia bangkit, dia menyebut Allahu Akbar, takbir intiqal. Dan adakah dia sunat mengangkat 2 tangan? Jawab dia, tuan, dua-dua tak disunatkan. Dia bangkit senyap je, dia tak dapat langsung rakaat. Apabila iman Assalamualaikum, maka terus dia bangkit tanpa sunat menyebut Allahu Akbar, dan tanpa dia mengangkat tangan, tak sunat. Kalau dia buat, hukum dia makruh. Apa maksud makruh? Tak dapat pahala ucapan dia, tak dapat pahala pergerakan mengangkat 2 tangan. Tu dia panggil makruh. Sebab apa? Kita kena tahu.
Sunat mengangkat tangan tuan-tuan dalam mazhab Syafi'i dia ada 4 tempat saja. Untuk nak clear, lebih clear isu ni tuan-tuan, spesifik isu ni, kita kena tahu perkara sunat mengangkat tangan dalam mazhab Syafi'i hanya ada 4 tempat saja, tak lebih daripada 4. Itu mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki Hanafi 1 je, Ahmad bin Hanbal 3, mazhab Syafi'i 4. Kalau 5, ada orang angkat sampai 5, ada orang angkat sampai 6. Itu mazhab dia. Syafi'i 4 saja, Ahmad bin Hanbal 3 tempat saja, Imam Malik dan Imam Hanafi 1 tempat saja. Mana tempat tu pun? Kita tengok tempat dulu, baru kita tengok masa nak angkat. Kita tahu dulu tempat, kemudian kita tahu masa. Kalau silap masa, tak dapat pahala sunat. Itu cara amali. Kita kena fokus amali. Macam mana praktikal pergerakan kita dalam sembahyang itu bagi betul dan tepat. 4 tempat sunat mengangkat tangan untuk dapat pahala sunat tuan-tuan. Pergerakan sunat di dalam sembahyang ada 4 tempat. Kita nak tengok 4 tempat dulu, kemudian kita akan tengok amalinya ataupun praktikalnya, masa bila nak mula angkat, bila nak selesai, dan barulah kita bincang kalau sempat tengah hari ni tahap cara nak angkat, macam mana tahap tinggi rendah tangan itu. Itu semua disebut di dalam kitab mazhab Al-Imamuna Syafi'i. Yang pertama 4 tempat. Tempat yang pertama, sunat mengangkat 2 tangan. Kalau ada sebelah tangan, sunat angkat sebelah. Tetap sunat angkat. Dia ada sebelah tangan saja, sunat mengangkat walaupun sebelah tangan. Tempat pertama, ketika melafazkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, sunat mengangkat tangan. Bukan wajib, sunat. Kalau tak buat tuan-tuan, mazhab kita makruh. Pemasuk makruh tidak ada pahala. Makruh dalam bahasa lughah dipanggil amalan yang tidak disukai oleh Nabi kita. Tapi makna dari sudut syarak, pergerakan yang tidak ada pahala. Mengangkat kedua tangan ketika mengucapkan lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar ini ijma' para ulama. Maksud ijma' para ulama semua mazhab, Maliki, Hanafi, mazhab Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, sepakat 4 mazhab mengatakan sunat mengangkat kedua tangan. Imam Bukhari menakalkan dalam Sahih Bukhari, ada 50 sahabat meriwayatkan sunat mengangkat tangan ketika menyebut takbiratul ihram Allahu Akbar. Kita nak tahu tempat dulu, baru kita bincang bila nak mula angkat, bila nak selesai angkat. Itu amali. Dia mentang-mentang angkat, dia tak boleh hantam. Dia ada pula macam mana cara mengangkat yang sunat. Settle yang pertama. Semua para ulama ijma'. Bahkan ada mazhab yang wajib, mazhab Imam Auza'i. Mazhab ni tak boleh diikut, dah hilang dah. Dia panggil periwayat. Maksudnya pengikut terputus. Sebab itu kalau orang tanya, boleh dah ikut pandangan mazhab Al-Imam Auza'i, Imam Daud Az-Zahiri, Imam Ibn Abbas. Itu ada mazhab. Tapi pengikut dipanggil tidak meriwayatkan sampai kepada kita. Dia panggil sanad ilmunya tak sampai kepada kita, hanya sampai 4 saja. Imam Auza'i wajib mengangkat 2 tangan. Biar kita fokus 4 mazhab saja. Tempat yang kedua tuan-tuan, tempat yang kedua ini ketika rukuk. Tempat yang ketiga ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, 3. Tempat yang keempat, yang orang kelirunya ialah bangkit daripada tahiyat awal ke rakaat ketiga. Ini sahaja yang sunat mengangkat 2 tangan. Selepas tahiyat awal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, angkat tangan.
Nanti kita tengok bila nak mula angkat. Silap tumpan tak dapat pahala sunat, makruh. Silap tempat dia panggil. Silap tempat, silap masa, tak dapat pahala sunat. Kita tahu dulu 4 ni, jangan tambah jadi 5. Dia rakaat kedua tahiyat awal naik ke rakaat ketiga, itu saja. Rakaat pertama nak naik ke rakaat kedua tak sunat angkat. Jangan kerja angkat je. Mentang-mentang sunat angkat, kerja angkat je. Rakaat pertama naik ke rakaat kedua, ya angkat tangan. Rakaat ketiga nak naik ke rakaat keempat, angkat juga. Ni terlebih. Dia panggil rajin terlebih. Mazhab mana tu? Mana ada mazhab mana-mana, mazhab dia lah. Tu mazhab dia. Dia panggil mazhab kelima. Sebab 4 mazhab ni Syafi'i saja yang sakat 4. Ahmad bin Hanbal 3 je. Ahmad bin Hanbal ini sunat mengangkat tangan dalam solat 3 tempat. Mana 3 tempat? Takbiratul ihram, ketika rukuk, ketika i'tidal. Itu je murid kepada Imam Syafi'i. Maliki dan Hanafi ada 1 tempat saja mereka. Mereka tak banyak bergerak angkat tangan. Ketika mengucapkan lafaz takbir Allahu Akbar. 2 mazhab ni sunat angkat. Selebihnya tak sunat angkat. Hanya mazhab kita paling banyak ada 4. Sebab itulah tuan-puan, jangan tambah jadi 5. Ingat, ketika tahiyat awal naik ke rakaat ketiga sunat mengangkat tangan. 4 tempat saja. Baik, kita nak tengok paling penting amali. Paling penting tuan-puan, macam mana kita nak angkat itu untuk dapat pahala sunat. Tempat kita dah tahu dah 4 ini. Bila masa, kita nak tengok masa dulu. Kemudian kita tengok tahap angkat, rendah, tinggi, rendah macam mana. Kita tengok masa dia tu, bila nak mula angkat, bila nak komplit. Silap tuan-puan, masa ni tetap tak dapat sunat, makruh. Kita mula dengan takbiratul ihram dulu. Walaupun takbiratul ihram dia simple, jangan orang buat kesilapan teknikal. Yang banyaknya tuan-puan di i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dan tempat banyak kesilapan teknikal berlaku di tahiyat awal naik ke rakaat ketiga, dia silap masa angkat. Masa angkat tuan-puan, kalau ketika lafaz takbiratul ihram Allahu Akbar, mula gerak, mula kita gerak, tu dia kena matching dengan lafaz Allahu Akbar. Dia kena sama. Sunat ketika mana kita belum takbir, dia ada beberapa perkara sunat. Belum takbir, apa sunat dia? Sunat kita luruskan 2 tangan. Tangan kita lurus siap-siap. Ni sunat, dapat pahala tambah. Lurus siap-siap tangan. Jangan kita duduk exercise. Ada orang tuan, dia duduk berdiri, okey, cantik dah berdiri, tapi tangan dia sempat lagi exercise. Tangan tak sunat. Sunat lurus, diam aja lurus. Satu. Yang kedua, sunat dia kadar buka kaki dia, kadar buka. Sunat dia buka kadar sejengkal. Jangan terlampau luas, makruh mazhab Syafi'i. Siapa mengambil ruang orang lain, boleh 2 orang, dia hantam seorang dia je, dia kangkan. Luah kangkan, mazhab kita makruh. Itu dia panggil etika. Dia panggil protokol sembahyang. Sembahyang dia ada protokol. Dan sunat yang lain tu pun apa lagi? Mata fokus terus di bawah. Dalam kitab Fiqhul Ibadah sebut sunat melihat kawasan sujud. Mata kita tak sunat kita tengok ke dinding, tak sunat tengok belakang tu imam, tak sunat tengok kaki tu imam. Yang sunat apa? Terus tengok kawasan kita nak sujud. Ketika tu bila nak mula nak mula angkat, ketika kita lurus, dia angkat tangan mula dengan lafaz Allahu Akbar. Bila bar, ketika mana tangan kita sempurna berada di dada bar.
Ini cara yang afdal dalam mazhab al-Imam Syafi'i, disebut di dalam kitab Sulamus Sibyan jilid pertama, Hidayatus Sibyan yang ketiganya kitab Fiqhul Ibadah li Ahlil Bidayah, yang kitab yang keempat disebut dalam kitab Al-Bajuri Ibnu Qasim. Banyak lagi kitab, sebut 4 je. Cara yang afdal ulama mazhab Syafi'i sebut mula berakhir dengan bar. Bila bar? Ketika tangan kita berada di dada baru bar. Allahu Akbar. Tu masa dia. Ini mudah tuan-tuan. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kita nak fokus 4 ini tuan-tuan. Kita nak fokus 2 tempat. Bila? I'tidal dan juga tahiyat awal naik ke rakaat ketiga. Itu tempat yang kita nak fokus. Kita nak fokus masa dulu, baru cara ataupun teknik angkat. Okey. Yang kedua tuan-tuan, rokok. Okey, biar kita nak express. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Bila kita nak mula angkat tangan kita, sebab ada orang di tuan-tuan, dia silap tempat, silap masa. Ketika mana dia kiam boleh diangkat, sami Allahu liman hamidah, ketika dah tu boleh angkat tangan. Itu bukan tempat yang disunatkan angkat, bukan masa yang disunatkan angkat. Dah habis masa dia. Tu kita penting masa angkat. Bila nak mula angkat, bila komplit, bila berakhir. Tu. Kalau i'tidal, tuan-tuan, sami Allahu liman hamidah. Dia dah itu ketika mana kita kian betul. I'tidal sempurna, i'tidal sami Allahu liman hamidah. Mula ketika mana kita menyebut maka perlahan-lahan kepala kita mula angkat. Apabila kepala kita mula angkat perlahan, ni 2 tapak tangan kita mula kita lepas. Kan 2 tapak tangan kita kan berada di 2 kepala lutut. 2 tapak tangan sunat, bukan ujung, tapak sunat letak di 2 kepala lutut. 2 kepala lutut. Apabila kita perlahan angkat, kita lepas sami Allahu liman. Bila nak mula angkat, ketika mana kita lepas angkat perlahan-lahan sami Allahu liman, sambil kita naik, lepas sahaja tangan kita daripada 2 kepala lutut, terus angkat. Bila nak komplit, berdiri tegak, qiyam, i'tidal yang sempurna, bar, sami Allahu liman hamidah. Dah cukup, habis dah. Tu ketika dah selesai tuan-tuan, sunat ucapan lain. Ucapan yang sunat ketika itu sambung Rabbana walakal hamd. Itu masa yang sunat. Ada orang buat yang makruh. Macam mana tuan-tuan makruh? Makruhnya dia i'tidal dulu boleh angkat. Macam mana? Sami Allahu liman hamidah, dah i'tidal dah, Rabbana walakal hamd. Itu makruh hukum dia, sebab dah tamat masa dah. Rabbana walakal hamd, tak perlu angkat tangan. Tu dia panggil terlepas ataupun habis masa yang diperuntukkan sunat. Sebab sunat mengangkat tangan ketika i'tidal, bukan telah i'tidal. Bukan, dah i'tidal tak sunat angkat. Sunat angkat ketika rokok, sunat angkat bangkit ketika bangkit ke i'tidal, ketika. Tu kalau kita belajar dalam kitab secara halusi tuan-tuan, kita perincikan setiap pergerakan kita mengikut nas ataupun mengikut perkataan para ulama. Ulama kata sunat bangkit, sunat mengangkat 2 tangan ketika bangkit daripada i'tidal, bukan setelah i'tidal. Ketika bangkit, dalam pergerakan kita menuju ke i'tidal, ketika itulah kita mengangkat 2 tangan. Ini masa tak sempat tuan-tuan, kita tak demo lah, tak sempat nak tunjuk. Kita just imagine sahaja.
Kita dah buat okey dah, cuma panggil apa nak bagi, nak polish, nak bagi terbaik, nak bagi padu je, bukan silap, nak bagi mantap, supaya ruan-ruan yang perlu kita perbaiki itu untuk mengelakkan makruh. Sebab makruh tuan-tuan dia tak haram, tak ada pahala. Tu ruan kosong, ruan masa yang tak direkodkan pahala, rugi. Sebab kita melihat setiap ucapan dalam solat dan setiap pergerakan dalam solat ada nilai pahala. Itu kita punya, kita kena install dalam minda kita, nampak nilai pahala setiap ucapan yang betul dan pergerakan yang betul menepati peraturan cara, ada pahala. Baik, sekali lagi tuan-tuan, kita pukul 1 minit azan, kita akan berhenti 4 minit lagi tuan-tuan, 1 minit. Oleh kerana azan awal, announcement lepas azan. Biasanya kita bagi 5 minit untuk pengumuman. Jadi oleh kerana azan kita awal. Okey, itu satu tu. Last sekali, tempat keempat. Tempat keempat, kita nak tahu masa bila nak mula gerak angkat, dan setelah complete jangan lagi angkat. Dia tempat-tempat saja. Takbiratul ihram okey, ketika rukuk okey, ketika bangkit daripada i'tidal settle, ketika bangkit daripada tahiyah, ketika bangkit daripada tahiyah awal. Ini tempat yang keempat. Selain daripada tempat yang keempat itu, tuan, jangan angkat tangan. Rakaat pertama ke rakaat kedua jangan angkat tangan. Walaupun jangan, tapi kita dah terbiasa tuan-tuan, dihantam juga. Dah terbiasa dah. Dekat pertama naik kat kedua angkat tangan. Kalau dah terbiasa, payah nak tinggal. Memang betul-betul dia kena alert. Tempat ni tak sunat angkat, jangan angkat. Tu. Baik. Apabila kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tayar awal, dah settle tayar awal, kita bangkit. Bila nak mula gerak tangan? Ketika kita bangkit, selepas kita bangkit itu, kita sunat kita tolak tangan kita tuan-tuan. Ketika naik, sunat kita tekan. Itu antara sunat yang mustaqillah dia panggil. Sunat mustaqillah maksud sunat yang asin. Sunat yang asin. Dia tolak. Afdal tolak dengan tapak tangan, jangan tolak dengan penumbuk. Ada orang tolak macam ni tuan, ni dia tekan. Ni, tak payah tekan dengan penumbuk. Ni tapak. Afdal dia tekan dengan tapak tangan, walaupun dia kuat. Orang muda kuat, bukan isu kuat, bukan isu tak kuat. Ini sunat walaupun dia kuat. Kadang-kadang orang muda dia kata, saya kuat ustaz, tak perlu tekan tolak naik, boleh naik. Tolak macam tu je, tetap sunat walaupun dia muda. Bukan isu tak larat. Sunat tekan, jangan tekan dua-dua, satu je belah kanan. Ni, tekan dua-dua tu tak larat. Paksa dua macam ni tolak naik tu. Kata tolak naik tak bangkit dia. Ni bukan isu tak larat, tak bangkit, bukan. Isu sunat walaupun orang muda. Tolak guna kanan. Ketika mana dia tolak naik, melempasi tahap dia tuan-tuan, kedudukan dia naik, itu kedudukan dia berada pada kedudukan dia panggil aqallur raka'in. Ni saya just cerita je tuan-tuan, tak nampak pun tak apa. Dia sepatutnya kena tunjuk. Naik saja kedudukan dia berada pada tahap rokok yang sah, ke rokok sempurna. Dia naik gaya tu, mula tangan dia angkat perlahan-lahan. Bila bila komplit, bar. Apabila bar, qiyam cantik. Kedudukan qiyam dia cantik, berdiri betul. Ketika tu bar dan tangan dia cantik, terus jatuhkan. Allahu Akbar, terus jatuh. Apabila bar saja, terus jatuh. Barulah dia qiyam ke rakaat ketiga. Ini ada khilaf, nak jatuh dulu baru qiyam ataupun terus qiyam. Mu'tamad jatuh dulu baru qiyam. Allahu Akbar, jatuh, kemudian baru kita letak bawah dada. Macam mana yang makruh, yang silap masa tu kan? Makruhnya dia berdiri dulu. Allahu Akbar, dia angkat tangan. Biar bar baru dia angkat.
Lepas angkat tangan jatuh, dia pun kiam. Itu makruh. Kenapa? Kerana bukan lagi tempat sunat angkat tangan, kerana dia dah sampai kiam. Dia dah sampai berdiri betul. Apabila tempat berdiri betul, itu tempat membaca Fatihah, bukan lagi sunat mengangkat dua tangan. Ingat tempat tuan-tuan. Jadi oleh kerana kita masa dah tak cukup, insya-Allah akan datang kita sambung macam mana cara angkat. Masa dah tahu bila nak mula, bila nak complete. Kita nak tahu pula tahap mengangkat tangan tuan-tuan, level mana yang afdal. Ada orang boleh dicuping telinga ni, tapak tangan dia ni bukan ke kiblat, dia macam ni. Ni. Ada orang macam Tarzan pun ada, dia letak macam tu. Macam-macam variasi. InsyaAllah tuan kita bincangkan datang. Menurut mazhab kita, bukan mazhab Hanafi, dia berbeza. Maliki, Hanafi, kita fokus mazhab Syafi'i yang afdal. InsyaAllah kita akan sambung bulan depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'il 'amilin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillah.